Sarawak laksana beberapa inisiatif tingkat perlindungan sosial kanak-kanak. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang hari ini. Langsung bersama Nur Sila Talaha di Kuching. Silakan Nur Sila. Terima kasih Ifah. Sarawak telah mencapai kemajuan ketara dalam rangka kerja meningkatkan perlindungan sosial kanak-kanak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata ia bagi memastikan tiada kanak-kanak ditinggalkan, terutamanya dalam mendapat akses pendidikan dan penjagaan kesihatan. Ujarnya beberapa inisiatif telah dilaksana termasuk Endowment Fund Sarawak iaitu bantuan untuk bayi kelahiran Sarawak sebagai tabungan masa hadapan. Sarawak juga sedang bekerjasama dengan Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF dalam projek Child Sensitive Integrated Social Protection Initiative. Ia bertujuan untuk mengintegrasikan bantuan sosial dengan intervensi awal kanak-kanak dan pendidikan keibubapaan. Kerjasama itu mencerminkan komitmen ke arah dasar yang inklusif dan sensitif terhadap keperluan masyarakat khususnya golongan terpinggir, luar bandar dan kawasan setingan bandar. Beliau berkata demikian dalam ucapannya di persidangan dasar sosial serantau kedua di Kuching. Teks ucapan dibaca oleh timbalannya Dato' Ahmad Douglas Ugah Ambas. Persidangan 2 hari itu dianjurkan bersama UNICEF dengan Universiti Malaya dan Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak dan dihadiri lebih 250 delegasi dari 14 buah negara. Kualiti lada yang dihasilkan Sarawak khususnya di kawasan Julau perlu dijaga dan dikekalkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan Roland Duat Jubin berkata Sarawak terkenal dengan lada yang berkualiti tinggi dan telah mendapat pengiktirafan antarabangsa. Ke arah itu, pekebun kecil lada diminta untuk mempraktikkan amalan pertanian lestari seperti mengurangkan penggunaan racun. Penggunaan baja mengikut spesifikasi tanaman juga perlu untuk mengekalkan kualiti hasil. Bertemu dengan negara yang mau membeli baik lada kita dengan kualiti yang baik dan harga yang baik. Sebab itu kita mesti jaga kualiti agar kita boleh mengekal atau meningkatkan harga dari semasa ke semasa. Beliau berucap pada penutupan seminar pemerkasaan penggiat industri lada di Julau. Menurut Roland, Julau mempunyai potensi bagi pengeluaran lada premium seperti lada putih krim yang memberi pulangan harga yang lebih tinggi berbanding grade biasa. Setakat ini, 19.2 hektar kawasan dibangunkan sebagai kawasan pengeluar lada premium di Julau yang melibatkan 89 orang pekebun. Roland juga memberitahu nilai ekspor lada tahun ini juga menunjukkan peningkatan. Bagi tempoh Januari sehingga Ogos 2024, sejumlah 3,704 metrik tan ekspor lada direkodkan dengan nilai 110.2 juta ringgit, peningkatan 13.7% berbanding tempoh sama tahun lepas. Pasukan yang ingin menjalani latihan lumba perahu dinasihatkan untuk mempunyai sebuah bot pengiring sebagai tindakan awal menepani sebarang insiden yang tidak diingini berlaku. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Ginep turut menasihatkan individu yang ingin menyertai sebarang acara sukan air perlu memiliki kemahiran asas berenang. Baraj tu kalau ada training latihan yang dilakukan, pastikan ada bot pengiring. Sebab pedras ni tak ada pakai life jacket. Sebab kalau you nak pakai life jacket, macam mana you nak mendayung? It's also very hot. So, tapi perlu ada bot pengiring. Pengiring is safety. In any incident that would like to happen, then pengiring ada. Immediately, they just throw the life buoy tu, yes. Katanya, perkara tersebut telah dibincangkan bersama Lembaga Sungai-Sungai Sarawak untuk meningkatkan keselamatan bagi pasukan yang berlatih menjelang Regata Sarawak hujung bulan ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media Pesta Tasik Biru di Bau. Mengenai pesta tersebut, pihak penganjur menyasarkan kehadiran 10,000 pengunjung sepanjang 3 hari pesta berlangsung bermula Jumaat ini di Dataran Bau. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak hari ini mengambil langkah bertemu terus dengan 60 majikan di sekitar Kuching disyaki melakukan pelbagai pelanggaran Undang-Undang Buruh. Pengarah Tenaga Kerja Sarawak Awang Raduan Awang Omar berkata tindakan itu dijalankan selepas menerima aduan daripada sejumlah pekerja yang mendakwa dieksploitasi oleh majikan. Jelas beliau, pihaknya mendapati kebanyakan majikan terlibat dalam pelanggaran bayaran upah. Kami akan
melihat dari segi terutama sekali gaji lah. Gaji itu dibayar ikut tempoh ketak, ya. Gaji itu ikut gaji minimum ke tidak, ya. Kita melihat juga dari segi waktu kerja, OT dibayar ke tidak. Beliau berkata demikian kepada media selepas perasmian Operasi Bersepadu Kesuma 2024 di Kuching. Operasi 2 hari tersebut bagi memastikan tiada kes mengeksploitasi pekerja berlaku di negeri ini. Operasi melibatkan 8 pasukan terdiri daripada JTK, Perkeso dan HRD Corp. Abang Raduan juga memaklumkan setakat Oktober ini, JTK tidak menerima sebarang laporan kes buruh paksa di Sarawak. Seorang lelaki berumur 19 tahun meninggal dunia selepas lemas di kolam renang sebuah kondominium di BDC Kuching malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah menerusi kenyataan media berkata, dalam kejadian sekitar pukul 8 malam, mangsa dikatakan sedang berenang bersama rakannya yang berumur 32 tahun sebelum kedua-duanya dilaporkan lemas. Seorang daripada mereka dapat diselamatkan oleh orang awam, manakala seorang lagi telah diberikan bantuan kecemasan CPR oleh pasukan bomba dan pihak perubatan sebelum kedua-duanya dirujuk ke hospital untuk rawatan lanjut. Walau bagaimanapun, seorang daripada mereka meninggal dunia pada pukul 9.30 malam tadi ketika menerima rawatan di unit kecemasan Hospital Umum Sarawak. Kes disiasat sebagai mati mengejut. Di Sarike, seorang anak kapal warga Myanmar dilaporkan hilang pagi tadi. Dipercayai terjatuh ke dalam sungai berhampiran sebuah dermaga di Susu Jambu, Sarike. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak berkata mangsa dikenali sebagai Min Wai Lin berumur 45 tahun dan kejadian dilaporkan berlaku sekitar 6.12 pagi. Dalam kejadian tersebut, kapal berkenaan sedang bergerak menghampiri dermaga Sarike untuk memunggah batu sebelum mangsa dikatakan jatuh ke dalam sungai. Kru kapal telah berusaha menyelamat dan melakukan pencarian namun gagal menemukan rakan mereka sebelum laporan polis dibuat di Balai Polis Pusat Sarike. Operasi mencari dan menyelamat telah diaktifkan hari ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu menahan sebuah bot tunda yang sedang menunda sebuah tongkang dengan muatan kayu balak di perairan Bintulu petang semalam. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldin Abdullah dalam kenyataan media berkata, bot tersebut ditahan pada kedudukan kira-kira 3 batu nautika barat laut, Kuala Kemena. Pemeriksaan mendapati bot itu dalam pelayaran dari Bintango ke Bintulu dikendali 5 kru warga asing. Bot tunda berkenaan disyaki melanggar Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 kerana gagal memaklumkan pertukaran nakhoda secara bertulis kepada pendaftar kapal. Kru bersama bot tunda telah dibawa ke Pusat Tahanan Vessel Zon Maritim Bintulu untuk siasatan lanjut. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Ifah untuk perkembangan berita selanjutnya. Ifah, silakan. Baik, terima kasih Nursila.